Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaza Qatarin binti Muhammad Zainani, nombor matrik 18BI 05020. Jadi pada hari ini saya ingin kongsikan sedikit perbezaan dalam latar belakang Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia iaitu YADIM dan juga Gerakan Ikhwanul Muslimin. YADIM seperti yang kita ketahui diasaskan atau ditubuhkan di Malaysia oleh almarhum Tun Haji Abdul Razak bin Husin. Siapa beliau ni? Beliau ini adalah Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Seterusnya kita lihat pula Gerakan Ikhwanul Muslimin, iaitu gerakan ini ditubuhkan atau diasaskan di Mesir oleh Hassan Al-Banna. Seterusnya saya ingin kongsikan sedikit tentang misi Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ini, di mana ia diwujudkan, iaitu mereka ingin melaksanakan dan menyelaraskan aktiviti dakwah merentasi ideologi dan juga metodologi. Misi pula adalah menerajui urusan-urusan dakwah berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis. Malah YADIM ini juga berperanan dalam melahirkan pendakwah-pendakwah Islam yang berpengetahuan dan juga berkemahiran. Selain itu, mereka juga menjalankan kegiatan dakwah termasuklah seperti menganjurkan program-program, seminar, forum, ceramah dan sebagainya. Tujuan mereka menganjurkan program-program tersebut adalah untuk meningkatkan kefahaman masyarakat Islam mengenai Islam itu sendiri. Kalau kita lihat pula di dalam Gerakan Ikhwanul Muslimin pula, antara misi ataupun tujuan gerakan ini diwujudkan adalah untuk menjadi pemangkin kepada gerakan dan juga inspirasi kepada umat Islam yang lain dalam untuk turut serta secara serius dalam mengatur strategi dakwah. Selain itu, gerakan ini juga membebaskan umat Islam daripada dibelenggu oleh kesempitan hidup, serta gerakan ini juga memperjuangkan kemerdekaan Mesir ketika itu daripada dijajah oleh penjajah luar. Gerakan dakwah merupakan usaha-usaha terancang dan sistematik yang dilakukan oleh umat Islam secara berkumpulan. Gerakan dakwah ini adalah amat penting kerana ia menjadi satu medan dakwah untuk mengajak orang lain sama ada Islam atau bukan Islam bagi menerima agama Allah SWT. Seperti kita ketahui, terdapat beberapa kemunculan gerakan dakwah di seluruh dunia seperti Mahdi di Sudan, Sanusi di Libya dan Wahabi di Arab Saudi. Manakala gerakan dakwah di Mesir adalah terdiri daripada gerakan pimpinan Ahmad Urabi Pasha, kemudian diikuti oleh gerakan pimpinan Muhammad Abduh. Namun gerakan ini dijalankan menemui kegagalan dan melahirkan Gerakan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini merupakan gerakan Islam yang di bawah pimpinan Hassan Al-Banna yang menyeluruh dan memberi penekanan terhadap persoalan ibadah yang sempit. Namun Hassan Al-Banna sering menegaskan Ikhwanul Muslimin ini adalah gerakan Islam yang bukan sahaja menekankan kepada soal ibadah yang sempit, malah memberi penekanan terhadap urusan negara dan juga ummah. Di Malaysia juga terdapat beberapa gerakan dakwah yang muncul bagi memperkukuhkan kefahaman, kesedaran dan penghayatan umat Islam. Antara gerakan yang ditubuhkan adalah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia yang berperanan sebagai penyelaras badan-badan agama. Penubuhan ini telah diilhamkan oleh Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Tun Abdul Razak Husin. Terdapat beberapa sumbangan dan gerak kerja yang dilakukan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia iaitu YADIM melalui beberapa sekretariat yang ditubuhkan seperti Sekretariat Majlis Amal Islami,
Malaysia, Sekretariat Majlis Dakwah Negara iaitu MDN, Sekretariat Majlis Perunding Wanita Islam dan sebagainya. Ikhwanul Muslim juga merupakan satu gerakan Islam yang mengajak dan membentuk peribadi Muslim serta mewujudkan daulat Islamiah. Namun, berbeza dengan gerakan dakwah Islamiah Malaysia yang ditubuhkan adalah atas tujuan menyelaraskan badan-badan yang memperjuangkan gerakan dakwah bagi berperanan positif dalam pembangunan dakwah negara. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia juga merupakan badan amanah yang ditubuhkan oleh kerajaan dengan bertujuan melaksanakan gerakan dakwah bagi meningkatkan kefahaman ajaran Islam dan kesedaran dakwah Islamiah. Gerakan ini juga melaksanakan transformasi iaitu gaya kepimpinan seperti imej yang berwibawa, berilmu dan berpengetahuan. Luas sejajar dengan pelaksanaan Ikhwanul Muslim, gerakan yang di bawah pimpinan Hassan Al-Banna itu sendiri, dan mementingkan proses melatih diri ahli mereka melalui pendekatan usrah serta tarbiyah bagi melahirkan ahli yang berkepribadian yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamira binti Abdullah, 18BI0508. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai metodologi dakwah Yadim dan juga metodologi dakwah Ikhwanul Muslimin. Metodologi dakwah Yadim yang pertama adalah metodologi dakwah melalui konsep tarbiyah. Konsep tarbiyah adalah salah satu elemen yang terpenting dalam kehidupan. Pemahaman yang mendalam untuk menyampaikan ajaran Islam merangkumi semua aspek akidah, syariah dan juga akhlak. Terdapat dua konsep dalam tarbiyah, iaitu tarbiyah secara formal dan tarbiyah secara tidak formal. Kedua-dua konsep ini adalah sangat penting untuk setiap individu mempelajari dan meningkatkan ilmu pengetahuan di dunia dan di akhirat. Oleh yang demikian, seiringlah dengan slogan Yadim iaitu sampaikan dariku walau satu ayat. Dan metodologi dakwah Yadim yang kedua adalah melalui konsep media. Tujuan media ini adalah dengan menyampaikan maklumat kepada masyarakat dalam tempoh yang sangat pantas. Yadim juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan dakwah melalui teknologi maklumat ini. Yadim bergiat secara aktif dalam membentuk dan menyampaikan maklumat dan informasi mengenai Islam dan jemputan dalam menjayakan program-program Yadim. Yadim juga menggunakan platform Facebook, Instagram dan juga Yadim TV. Manakala metodologi dakwah Ikhwanul Muslimin adalah dengan menggunakan konsep halaqah. Melalui halaqah, Ikhwanul Muslimin dapat merealisasikan penyebaran Islam tanpa rasa takut dan dapat menggerakkan potensi semua anggotanya untuk mengambil jalan yang bermanfaat sehingga dapat memperoleh hukum syariah dengan sempurna. Dan yang kedua, metodologi dakwah Ikhwanul Muslimin adalah melalui usrah. Pada masa yang sama, dalam memahami jemaah Ikhwanul Muslimin, usrah adalah sekelompok orang yang terikat dengan minat yang sama, iaitu pekerjaan, pendidikan, tarbiyah dan persiapan untuk. Bismillah, saya akan menceritakan tentang strategi dakwah Yadim dan Ikhwanul Muslimin. Strategi dakwah Yadim yang pertama, mereka ni memanfaatkan dan mendapatkan ilmu dari para ulama, profesional Muslim dan para pendakwah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mereka menyebarkannya kepada masyarakat melalui media massa. Strategi dakwah yang kedua adalah mereka menyebarkan tentang kebaikan Islam melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube dan Instagram. Bagi Yadim, strategi ini amat berkesan kerana hampir semua golongan yang menggunakan aplikasi ini dalam aktiviti seharian mereka. Strategi dakwah yang ketiga adalah mereka menubuhkan kelab sahabat Yadim di IPT yang terpilih seperti di Kuwait dan di USIM. Mereka ni banyak menganjurkan pelbagai program Islamik yang membantu membina jati diri setiap mahasiswa.
Strategi yang keempat adalah mereka melaksanakan program, seminar-seminar dan bengkel seperti jejak menara yang berfokuskan kepada pelajar STPM, STAM dan STPM. Di mana program ini adalah tujuannya untuk memberikan persediaan kepada para pelajar untuk melangkah kepada alam kampus. Dalam masa yang sama, program ini juga menambahkan ilmu pengetahuan kepada para pelajar tentang Islam. Ini adalah strategi dakwah gerakan Ikhwanul Muslimin. Strategi mereka yang pertama adalah mereka menyampaikan dakwah di tempat yang menjadi tumpuan masyarakat seperti kedai kopi dan pusat hiburan. Tujuan mereka menyampaikan dakwah ni adalah untuk melahirkan individu yang tahu tentang Islam, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan melindungi mereka daripada pengaruh luas. Strategi yang kedua adalah mereka meluaskan lagi ilmu Islam dengan menerbitkan banyak buku. Antara bukunya adalah Rasail Al-Imam Al-Syahid, di mana strategi ini amat berkesan, di mana akhirnya menjadi rujukan oleh semua umat Islam di dunia. Strategi yang ketiga adalah mereka menerbitkan majalah yang bertajuk Al-Ikhwan Al-Muslimin dan Al-Nazir. Majalah ini diterbitkan setiap minggu dan isi kandungannya menceritakan tentang kebaikan Islam, info-info tentang Islam dan tentang gerakan mereka sendiri. Bagusnya majalah ini adalah untuk membantu masyarakat ni faham tentang Islam dan tahu tentang Islam dan mengelakkan mereka dari terpengaruh daripada Kristianiasi. Perbezaan antara dua gerakan dakwah ini adalah gerakan dakwah yatim sebelum melaksanakan program dakwah, mereka perlu membuat kertas kerja terlebih dahulu dan menghantarnya pada pihak atasan. Setelah mendapat persetujuan, barulah mereka dapat melaksanakan program-program dakwah. Manakala gerakan Ikhwanul Muslimin, mereka bebas dalam melaksanakan program dakwah tanpa memerlu membuat kertas kerja. Dan persamaan antara kedua gerakan dakwah ini adalah mereka melaksanakan dakwah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.